أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك nutakhattaf min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aksarahum la ya'lamun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk. Ini hidayah dipanggil hidayatul muwassilah. Hidayah al-muwassilah. Hidayah yang menyampaikan terus dalam batin qalbi sehingga diberi iman. Ada pun satu lagi dipanggil hidayatul tarik. Itu ada. Allah Ta'ala berikan pada Nabi Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, para ulama, mana menunjuk jalan. Hidayah tunjuk jalan, ni jalan baik, ni jalan tak baik, ini jalan betul, ni sebaliknya. Sekadar tu je lah. Ada pun masukkan dalam, itu bukan kerja makhluk, itu kerja Allah Ta'ala. Dia kalau bagi, tak kira apa. Ya, orang kafir boleh bagi kan. Kalau dia nak tarik, orang dah beriman dia boleh tarik balik. Ya, kalau dia tak nak bagi, walaupun keluarga orang yang hebat kalangan Nabi Rasul pun dia tak bagi. Ya, kalau dia nak bagi, keturunan daripada orang kafir pun dia boleh bagi. Ini hak dia. Allah. Kalau boleh Rasul boleh bagi, oh tak ada kira lah. Ya, Rasul kalau boleh nak kopak ke dada kita nak masuk iman dalam tu. Jadi maknanya itu bukan hak. Maka Tuhan tak bagi apa hikmat dia lah. Jadi degil sangat macam-macam atau ada sebab-sebab zahir dia. Supaya ia menerima Islam, tetapi Allah Ta'ala jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikendakinya. Ini menurut undang-undang peraturan Allah Ta'ala, bukan menurut peraturan manusia. Dan dialah juga yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bersedia untuk mendapat hidayah petunjuk kepada memeluk Islam. Allah Ta'ala a'lamu, ya, bil muhtadin, dengan orang yang layak menerima tadi. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala menyatakan, dan mereka, ini orang kafir tu berkata, wa qalu innattabi'il huda. Ya, qalu mereka kata, in jika nattabi'il huda, kalau kamu mengikut, ya, mana kalau kamu menyertaimu, kalau kami menyertaimu, nattabi' teman kami ikut, kami menyertaimu, ya, menurut petunjuk yang engkau bawa itu, nasai kami dengan serta-merta ditangkap dan diusir. Kalau ikut engkau ni, lokap jawab dia kan, tangkap engkau ni kan, ikut silap IEC kalau gitu lah. Tangkap buang daerah macam-macam. Dulu dah berlaku semua benda ni. Ya, betapa hebatnya ujian membawa agama Allah Ta'ala. Ya, ditangkap, diusir, dibunuh, itu memang biasa je. Sebab nilai iman dan Islam bukan kecil dan besar. Sebab dia lesen untuk masuk ke dalam syurga. Jadi antara mereka tadi dia kata apa? Innattabi'. Asalnya innattabi', bila wasal innattabi'il huda. Jika kami ikut akan huda petunjuk engkau, ma'akas engkau iman. Jawab dia, natakhattaf min ardina. Ya, kami akan diusir daripada negeri kami oleh gulungan yang menentang tadi. Kemudian mengapa mereka berkata demikian? Wa qalu, ya, awalam numakkin lahum. Mengapa mereka berkata demikian? Bukankah kami telah melindungi mereka dan menjadikan negeri Makkah tempat tinggal mereka sebagai tanah suci yang aman, dan dibawa kepadanya hasil tanaman dari segala jenis sebagai rezeki pemberian dari sisi kami. Itu pemberian dari sisi Allah Ta'ala. Sampai sekarang apa jenis makanan semua ada, tempat tumpuan. Angka orang mengerjakan haji makin bertambah, bukan kurang kan? Juta-juta. Kalau dulu juga sampai apa, cencaluk budu dibawa sana. Saya ingat kapal dia bawa.
Macam-macam satu dunia berkumpul. Kemudian benar kami telah menjadikan semua ni itu, tetapi kebanyakan mereka tidak memikir perkara untuk mengetahui serta bersyukur. Bahkan mereka tidak mahu bersyukur, tak mahu memikirkan. Allah. Walakin aksaruhum, kebanyakan mereka la ya'lamun, mereka tak menggunakan pengetahuan. Tafsirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat di atas menunjukkan kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Muhammad SAW, engkau tidak akan dapat memberi petunjuk pada hidayah kepada orang yang engkau kasihi jika Allah Ta'ala tidak mendaki hidayat bagi orang itu, kerana Nabi besar kita Muhammad SAW hanyalah menyampaikan risalah kepada hamba-hamba, dan akulah yang akan memberi hidayat kepada siapa yang aku kehendaki. Ya, hidayat menyampaikan sampai beriman itu milik Allah Subhanahu wa taala. Guna menurut riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim bahawa ayat di atas turun semasa peristiwa usaha Rasulullah SAW ingin mengislamkan Abu Talib, bapa saudaranya, apabila dia mendekati ajal. Di mana pada masa itu datang juga kepadanya Abu Jahal bin Hisham, ya, dan semua kalangan kawan terdekat, dan Abdullah bin Umayyah. Maka bersabdalah baginda sallallahu alaihi wasallam padanya, wahai bapa saudara, ucapkanlah la ilaha illallah, sepatah kata yang dapat aku jadikan alasan di hadapan Allah untuk syafaat bagimu. Ya, bagi banyak berkorban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Abu Talib sempat beraksi terhadap ajakan Rasulullah SAW, maka mencelahlah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah. Kedua tokoh ni, Abu Jahal dan Abdullah Abi Umayyah, suka berpaling dari agama Abdul Muttalib. Ya, apakah engkau suka berpaling daripada agama, ya, Abdul Muttalib, mana ayahmu? Lalu berkata Abu Talib, tidak, aku tetap akan agama Abdul Muttalib. Maka Rasulullah pun bersabda, wallahi la astaghfiranna lak ma lam unha an, demi Allah aku sungguh-sungguh akan meminta ampun, yang beristighfar untuk Abu Talib selama aku tidak dilarang melakukan, ya, melakukannya oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala pun menurunkan ayat, makana linnabiyyin walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri. Bermakna bila putus akidah berlainan tidak ada manfaat apa juga. Ya, akidah merupakan perkara paling besar. Ya, tapak dia. Dia tapak dia selamat, cantik, tidak rosak, maka boleh jalan. Berkarat macam mana pun boleh jalan. Tapi kalau tapak dah pecah habis, tak boleh buat apa lagi. Piuk macam ni, hitam pun bentuk dia, kita boleh sental lagi. Tapi kalau ada bocor habis lah, tak boleh pakai kain. Ya, bocor besar lah tu, gabak tak boleh nak tempal lagi. Itulah makna akidah sangat penting. Banyak ayat-ayat menekankan bab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, marilah kita pada kalimah selaras satu je antara kita, iaitu Allah na'budah illallah, bahawa tidak kita sembah melainkan Allah saja. Bila ada situ, maka yang lain mudah dikira. Nabi nak jamin, Nabi nak syafaat kalau ada iman. Kalau seorang mati tak ada iman, wala ya'zabillah, ya, tak dibenarkan lagi, sebab dia melakukan jenayah besar. Syirik jenayah besar dengan Tuhan. Alhamdulillah. Mana mencabar Tuhan. Allah Tuhan dia kata bukan, tak kacau je. Ibarat lebih teruk daripada anak menafikan ibu bapa. Kan? Bapa mengatakan kau siapa?
Kau tak kenal ke bapak? Kau bukan bapak aku. Kau bukan mak aku. Jadi setenggang. Itu berat. Ya, ini bukan nafikan ubuah kebapakan, tapi menafikan ketuhanan. Itu lagi dahsyat. Itu besar ni. Dia kalau ni settle, makna dia mati ada iman. Walau banyak dosa menjana pun, insyaAllah dia akan keluar. Sebab neraka tidak menerima penghuni secara kekal. Orang yang ada dalam batin dia iman, walaupun sikit, dia akan keluar balik. Itu besarnya iman. Sehingga Rasul tak dibenar. Allah, berat ni. Syirik ni bahaya betul. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, menceritakan ayat di atas alasan yang diberikan oleh sebagian orang-orang kafir yang menolak ajaran Islam. Mereka berkata, kami bimbang jika kami mengikuti ajaranmu dan menjalankan petunjukmu dengan menentang suku-suku Arab yang mengelilingi kami akan diganggu dan diperangi. Dia teruji dengan ni. Maka kalau ditahu bahawasanya yang ni lebih besar, beriman dengan Allah itu perkara paling besar pokok dalam kehidupan insan untuk selamat dunia akhirat, maka dia akan terus, dia takkan kata tetap apa jadi pun. Tapi bila diuji jadi banyak yang melatah. Takut. Seorang sahabat yang masyhur kan diuji oleh ibu sendiri. Dia kata, kalau kau tak kembali pada agama asal, kau tak tinggalkan agama Muhammad SAW ni, dia kata, la akuli wa la ashrabish ya hatta yuqalu ya qatilal ummah. Ya, aku takkan makan, aku takkan minum, mak dia kata kepada anak dia, sehingga aku mati dan engkau akan dilabelkan pembunuh ibu sendiri. Berat ni. Dia ugut macam tu kali. Apa anak dia kata, ya wahai ibuku, sekiranya kau ada 100 nyawa, mati hidup balik sampai 100 kali, kau suruh aku tinggal Islam, aku takkan tinggal. Jadi itu ketegasan. Akhirnya mak dia masuk Islam. Itu maknanya. Makna akidah dia tak boleh, dia paling besar. Sebab ini urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu dalam kitab kecil kita mengaji tu. Tak Syekh Daud, kita apa? Munatul Musalli kan. Tengah tu ada ayat dia buat istitrat sambil tengah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan dapat lihat, wahai Muhammad SAW, orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul mencurahkan kasih sayang dengan orang yang menentang agama Allah. Walaupun yang menentang itu bapa mereka sendiri, anak mereka sendiri, kaum kerabat mereka sendiri. Itu keputusan besar Tuhan buat dalam Quran. Ya, kau takkan tengok, kau takkan jumpa orang yang benar beriman yang mereka mencurahkan kasih sayang sekongkol dengan orang yang menentang agama Allah Ta'ala. Maka di sini maknanya satu hakikat besar, iaitulah petunjuk sebenarnya yang masuk ialah daripada Allah. Sebab nama Allah Ta'ala pun Al-Hadi. Bahawa kita tengok orang-orang beriman di sana dipanggil tempat tajalli, bertajalli nama Tuhan. Apa nama dia? Ismun minal asma' itu ialah Al-Hadi. Dia yang memberi petunjuk, dia memberi hidayat. Maka selamat dia dengan apa tuan? Hidayah. Ada hidayah, manusia akan dapat petunjuk. Ya, sebab tu kita minta 3. Bil hidayah mahfuzun anil kufri wasyirk. Dengan ada hidayat, manusia selamat daripada kufur dan syirik. Naik atas satu lagi, bil inayah. Apa inayah? Bantuan. Maka bila dapat inayah, mahfuzun anil kabair was sarair. Dia selamat daripada dosa besar dan dosa kecil. Naik atas lagi apa? Ar-riayah. Bil riayah mahfuzun anil ghafarat wal khatarat. Bila dapat riayah, pemeliharaan di Tuhan, maka dia selamat daripada segala khatar, mana lintasan hati yang kosong dan ghafalat, kelalaian. Mana dengan bahawasanya dia sentiasa hati dia tidak lalai dengan Tuhan. Itu yang paling tinggi. Jadi ada 3. Hidayah, inayah, riayah. Hidayah petunjuk, inayah bantuan, riayah pemeliharaan. Ya, 3 ni kita minta setiap malam cukup lagi. Ya Allah, kau berilah hamba ini hidayat dan bantuan dan pemeliharaan. Ya, dapat 3 ni selamat. Dengan ada hidayat, selamat daripada syirik dan kufur. Dengan ada bantuan, selamat daripada dosa besar dan kecil. Dan dengan ada pemeliharaan, selamat daripada kelalaian. Ya, itu di antara besar.
Qala Allah Ta'ala wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Wa kam ahlakna, itu segegah pula ya. Tadi dia ceritakan hak mutlak dia hidayat, sekarang dia segegah lah. Dan berapa banyak kami binasakan gitu. Banyak ada kami binasakan negeri-negeri yang penduduknya telah berlaku sombong. Apa sombong paling besar? Tak nak beriman tu sombong. Dan tidak bersyukur dalam kehidupannya. Sebab apa tak syukur? Sebab dia buta. Tak nampak siapa pemberi sebenarnya. Dia ingat dia dapat semua nikmat tu dari dia. Dia serupa dia fakir, dia abdi penumpang sebenarnya. Kata muka dunia yang sementara. Dia terlupa bersyukur dalam kehidupannya, yang ini serba mewah dan senang. Ya, sebab orang bila mewah sangat, senang sangat, jarang-jarang yang istiqamah. Ada kan, tak ada, tapi jarang. Kebanyakan dia hanyut. Sebab tu kalau dia dapat bertahan, tetap di istiqamah, tinggi martabat dia. Sebab Nabi tak takut diuji dengan kesusahan. Rasulullah takut aku antum satad dunia alaikum, dia lambatkan dunia pada kamu, pada patana pasufiha kama tanah pasu. Akhir bercakar kamu, bergaduh kamu sama sendiri, dia berkebut. Mana orang yang kalau mewah dan senang tu dia boleh bertahan, beriman dan kuat ibadat, masya-Allah. Tu orang hebat. Mau ujian tu banyak orang terbalik. Maka itulah dia tempat-tempat tinggal mereka terbiar, tidak didiami. Orang sesudah mereka mana telah dibinasakan, macam padang jarak, padang terkukur mengi habis rata. Jadi balikkan, kalau Nabi Lut dibalikkan atas bawah-bawah ke atas tadi. Kecuali sedikit saja, dan sesungguhnya kamilah yang mewarisi mereka. Jadi yang betul yang syukur ni sikit tak banyak. Satu orang wali dia berdoa ke lambu Kaabah, dia berdoa pelik, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah senaraikanlah hamba-Mu ini dalam golongan orang yang sedikit. Dan kawan dia tengok, kau berdoa pelik juga. Jadi golongan minoriti pula. Dia bacakan ayat-ayat seumpama ni. Di antaranya wa qalilun min ibadiyash syakur. Yang syukur Tuhan tu sikit sangat. Dan tidaklah menjadi kebinasaan, yang tidaklah menjadi kebiasaan Tuhanmu membinasakan mana-mana negeri sebelum dia mengutus ke ibu negeri itu seorang rasul. Ya Ta'ala tak zalim. Dia hantarkan dulu pengingatan. Rasul dia hantar ni. Ya, bukan guru takmir, bukan ustaz, bukan tuan guru, bukan maulana. Rasul yang tahu kan jalan-jalan. Yang deret makna dapat ilham, mendapat wahyu dari Tuhan. Seorang rasul yang akan membacakan kepada penduduknya ayat-ayat keterangan kami, dan tidaklah menjadi kebiasaan kami membinasakan mana-mana negeri melainkan setelah penduduknya berlaku zalim. Dah terang, hantar wakil lagi, ya rasul bukan sebarang, baca ayat-ayat Tuhan ni. Maka dia berpaling, tunggu mana nak kena azab ni. Tafsir Allah SWT berfirman dalam ayat yang di atas, maksudnya beberapa banyak penduduk negeri yang telah dibinasakan. Kaum Sadum, kaum Samud, ya, macam-macam yang diangkat ke atas, dipusing, empas, dia tenggelam, benam dalam laut. Ada tukar jadi rupa hayawan binatang, ya. Ada dipanah dengan makna batu berapi, macam-macam. Allah, sehingga hancurlah tempat-tempat kediaman mereka dan kembalilah dia kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa 9 pun begitu balik, turunkan, degil juga, turun pula serangga jarak, dia makan habis segala makanan. Minta doa merayu Nabi Musa, doa settle masalah. Dia ulat balik orangnya, tuan hantar ulat kata ni mana pada jalan kan, kata penuh melaum ni. Lepas tu pula degil lagi, dah ada tawat, degil lagi, tanah iman juga, tuan hantar dam, darah pula, dia cedok mana semua darah, sehingga boleh saksikan dengan jelas kalau air itu dipegang oleh yang beriman, air biasa, air mineral lagi dia kan, ulu di kawan kafir, dia pegang itu je darah. Melaum ni tak boleh minum, melaum ni mau cedok telaga darah, pergi sungai darah. Sebab apa? Kalau kita tu dah naik bakau darah dia dah naik darah tu ni.
Allah berita Allah dah murka, ya, lebih daripada orang bakar darah lagi. Habis jadi darah tak boleh makan, melaung dia. Merayu Nabi Musa minta doa lagi. Itulah sampai 9 trip macam-macam kes jenis manusia. Nama pun An-Nas. Nas sampai kalimah pun dan Nasya. Nasya yansi nisyan. Apa makna? Lalai, lupa. Sebab tu suruh kita wazakir fa inna zikra tanfa'un. Banyaklah kita beringat-ingat, sebab beringat beringat itu memberi manfaat. Kemudian Allah Ta'ala Tuhan yang tidak akan membinasakan satu negeri sebelum mengutuskan seorang Rasul. Allah Ta'ala yang maha pengasih penyayang, dia tak ambil tindakan begitu tak. Dia hantar dulu peringatan demi peringatan. Kalau dia degil memang dia nak. Yang membawa ayat-ayat Allah Ta'ala dan membawa wahyu kepada penduduknya, ya. Jadi bila dapat peringatan, kadang dia degil sebab hati kalau dekat habis, ya. Kalau itu dalam peperangan Uhud kan, dalam peperangan Handak kan. Bila kepung serangan tu, sekali telah hantar, ya, maknanya apa, pukulan daripada ribut yang mengangkat habis ration tau, angkat habis dan dia belang terbang kan iman kata cabut dia, ini tentera Muhammad dah sampai gitu. Tapi kan di iman pun ya, dia lagi degil. Itu masalah. Orang tak tahu orang panggil boleh diajar, tapi kalau degil tak boleh. Inat degil. Apa boleh buat dah ini buat ke tu, dia tak pakai. Itu setengah daripada apa? Sifat kalbi yang sangat bahaya. Kalau kena tu dasar turun tak pakai. Malaikat turun boleh tak terima. Dan membawa wahyu kepada penduduknya, dan Allah Ta'ala tidak membinasakan suatu negeri kecuali jika penduduknya berlaku zalim. Dan zalim paling besar ialah zalim dengan Tuhan, iaitulah al-asyirk, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu maknanya Allah Ta'ala ceritakan Luqmanul Hakim berpesan pada anak, hai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu mensyirik, menyekutukan Tuhan, sebab menyekutukan Tuhan ni la zulmun azim, sesungguhnya zalim yang sangat besar. Allah Ta'ala tidak membinasakan satu negeri kecuali dia jika penduduknya berlaku zalim, derhaka dan melampaui batas. Di antara maksud melampaui batas sebab apa tuan-tuan? Dia rasa dia boleh handle di sini. Itu di antara dia. Ya, innal insana la yatgha ar-ra'a istaghna. Innal insan, sungguh insan la yatgha, dia melampaui batas. Habis dia lawan segala kesedaran, dia tunjuk temerang dia. Sebab apa dia dah kaya kan? Bila tu ar-ra'a istaghna, bila dia merasakan, dia melihat dia sudah terkaya. Bermakna dia rasa diri dia tidak memerlukan pada siapa. Ya, tak perlu pada orang, tak terikat dengan siapa. Dia rasa orang jangan hebat, dia akan jadi macam tu. Tapi kalau dia rasakan sebaliknya, dia terikat dengan kuasa besar Allah Ta'ala, dia sedar dia fakir walaupun dia jutawan, ya, maka dia akan selamat. Sebab tu dia suruh kita apa? Memandang diri, kenal diri, dia kenal Tuhan dia, ya, kenal diri dan dibalut dengan segala kekurangan, dia akan kenal zat Tuhan yang bersifat segala kesempurnaan. Qala Allah Ta'ala, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya summa huwa yaumal qiyamati minal muhdarin. Wa ma utitum min syai'in, dan apa-apa jua harta benda dan lain-lain yang diberikan kepada kamu, maka adalah itu merupakan kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya. Mana benda itu bukan kekal, benda sementara, ya. Sebab dunia pun benda sementara. Dunia berkalimah dana yadni dunia. Apa maknanya? Benda sementara, segera. Betul habis? Kita pun segera kan, banyak makan pun segera, roti segera tu segera. Lalas umur pun segera. Nak cecah 100 tahun pun dah jarang kan. Apa jua yang ada di sisi Allah Ta'ala yang disediakan untuk orang-orang yang beriman dan taat adalah lebih baik dan lebih kekal, maka mengapa kamu tidak mahu memahaminya, ya? Mari kita kenal masalah, bagi kenal akhirat, dan saya hati dia tidak makna ditipu oleh keduniaan walaupun dia ada dunia.
Jika sudah diketahui yang demikian, maka adakah orang yang kami janjikan kepadanya janji yang baik, mana balasan syurga lalu ia mendapatnya? Sama seperti orang yang kami kurniakan menikmati kesenangan hidup di dunia, kemudian ia pada hari kiamat termasuk dalam golongan yang dibawa untuk menerima azab neraka. Sama ke? Jawab dia tak sama. Ya. Orang yang menerima nikmat sebenar adalah orang yang berjaya dalam hidup dia. Untuk golongan orang cerdik, orang yang memberikan tumpuan persiapan di sana. Al-Qayyis mandana nafsah wa amilah lima ba'dal maut. Al-Qayyis mana orang yang pintar, yang cerdik. Ialah mandana nafsah. Dana bermakna hasabah, yang selalu buat muhasabah, yang akan diri dia. Macam mana kedudukan dengan Tuhan, jauh ke dekat, terang ke gelap, kan? Dan sebagainya lah. Wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian dia mempersiapkan amal-amal saleh ya untuk selepas kematian. Itu di antara apa? Al-Qayyis, mana orang yang pintar. Lawan dia tak pintar lah, jawab sebalik. Kemudian tafsir ayat ni, Allah SWT berfirman dalam ayat di atas bahawa kehidupan dunia dengan segala kenikmatannya, kelazatannya, ya perhiasannya, dibandingkan dengan apa yang Allah Ta'ala sediakan dengan janjinya bagi hambanya yang saleh di akhirat kelak, sebagaimana firman dalam ayat, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Kata orang kisah sifat dia buat zikir ayat ni, ma indakum yang fad wa ma indallahi baq. Ya, mana sebenarnya apa yang ada pada kamu akan habis. Ya, akhir kali habis apa? Umur kita habis. Ya, kadang waktu bulan kita dah habis dulu, dan semua akan habis, akan hilang. Ya, kemudian lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala tetap kekal. Nikmat di sana dia kekal. Yang paling besar kali apa? Kita bersama dengan Dia yang maha kekal. Dia telah sentiasa dalam keridaan dia dan kasih sayang dia. Maka cari kasih sayang Tuhan, dia ada dalam ketaatan. Kita beri taat ke dia, dapatlah kasih sayang dia. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi, Anda tengok satu bandingan besar ni. Wallahi, Nabi bersumpah, mal hayatud dunya fil akhirah illa kaman yaghmisu ahadukum isma'ahu fil yam. Kemudian fal yanzur maza yarji ilai. Ini besar pembandingan. Satu lagi hadis Nabi SAW, demi Allah bahawasanya kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kalau nak banding, adalah hanya seperti hujung jari seorang di antara kamu dimasukkan dalam laut. Laut, tuan-tuan, tak zakati jari kita, pulau besar-besar tu pun hilang. Ya, lautan besar, dan lautan lebih luas daripada daratan, kan? Sebesar-besar pulau tenggelam dimakan oleh keluasan laut. Tiba-tiba kita, waktu jari kita pula, alah sikit nau, celup kat laut, angkat, tu dunia yang ada kat ujung jari kamu, itulah dunia keseluruhan dia. Yang luas laut itulah nikmat besarnya di akhirat esok. Ya Allah, kalau jari ni kita pandai banding dengan sungai tak pun. Ikat sungai, celup jari banding air sungai, tak terbanding. Ini lautan yang begitu luas. Begitu nak tunjukkan hebatnya ya kedudukan di akhirat kelak. Jadi banding dengan laut, dimasukkan dalam laut, kemudian maka dengan apakah hujung jari itu akan kembali? Tarik balik apa yang tinggal kat ujung, itulah dia, sikit sangat mana. Ya, sebab tidak ada nas Quran dan hadis sahih yang menceritakan dunia ni besar, hebat tadi. Semua macam tu je, sikit sangat. Betul kita dulu Nabi kata ad-dunya aqallu minal qalili wa ashikuha adzallu minal zalil. Ad-dunya aqallu minal qalil. Dunia ni akal, sedikit dari benda yang sedikit, bukan sedikit dari benda-benda banyak. Wa ashikuha adzallu minal zalil, dan orang yang asyik, mana orang yang kalbi dia tak menghadap Tuhan, jawab dia akan asyik kalbi dia dengan dunia dia. Jawab dia adzallu minal zalil, sehina-hina dari orang yang Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat di atas, yang maksudnya apakah seorang mukmin yang percaya kepada apa yang dijanjikan Allah Ta'ala sebagai pahala besar ganjaran dibaginya atau amal yang saleh, adakah apa sama dengan seorang kafir? Oh, jauh, tak sama. Yang tidak mempercayai, mana yang tidak ada iman
tentang hari kemudian di mana ia akan dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala besok, tidak mempercayai adanya pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang saleh, ya. Di samping ancaman Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang derhaka, yang merasakan kenikmatan hidup di dunia ini, tapi di akhirat ia akan tergulung dalam gulungan orang-orang yang akan diseret ke neraka Jahannam wal a'yadzubillah. Lepas tu bila besok orang-orang ni kan, dia tengok orang kafir, dia tengok orang-orang beriman ke syurga, dia pun tengok azab. Bahkan benda azab janji inilah yang telah dijanji oleh Rasul. Bagaimana mereka tolak, bagaimana mereka tahu jawapannya. Memang habislah kan. Ketika kita diminta apa? Ya laitani kuntu turaba. Dia kata dia tengok pula binatang kan, bila dah balas-balas semua mati jadi tanah. Dia kata ya Allah jadikan aku macam tu. Ya, mana solat tak ada tanggungjawab. Mati habislah ya Allah, janganlah depan yang azab besar kan. Boleh tahu. Dia ingat mati jadi tanah, tak ada. Itu di antara penyesalan. Itu dipanggil azab tekanan segi spiritual mereka. Tekanan azab yang luar lagi dahsyat dan begitu seterusnya. Allah Ta'ala berikan peringatan demi peringatan, dan sini Rasulullah SAW beri gambaran yang sangat jelas perbandingan dua alam, alam dunia dengan alam akhirat yang kekal. Kemudian wa yauma yunadihim ila akhirat. Sadaqallahu